Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey, alhamdulillah dengar elok Okey. Alright, kita jumpa lagi malam ni ya. Saya mula-mula buat jadual pukul 9.15. Tetapi bila saya tengok isyak agak awal, jadi bolehlah kita habiskan kelas kita awal juga, mula awal habis awal lah. Okey. Alright, untuk kali ini seperti yang saya dah berikan dalam modul pada kamu, okey, kita punya objektif hari ini, okey, yang paling penting sekali adalah kamu boleh menghasilkan satu atur cara secara pilihan. Okey, secara pilihan. Okey, pilihan pun disebut pilihan tunggal lah, maksudnya satu pilihan sajalah. Okey, menggunakan fitur-fitur yang sesuai untuk satu objek. Yang ini kita mungkin boleh buat lah tapi tak cantik sangat dengan Scratch Junior. Yang ini kamu dah saya ajar dah sebelum ni, cuma yang mengeluarkan bunyi ni memang kalau kamu nak tengok, tengok hasil kerja Adli lah hasil kerja Adli dalam grup TMK tu memang sangat menarik lah. Sebabnya saya tak boleh guna dalam Android phone saya hanya boleh guna Scratch Junior ni pada saya punya laptop jadi agak sukar sikit lah untuk saya masuk muka saya ke apa, keluarkan bunyi pelik-pelik apa semua, tak boleh lah. Okey, jadi secara tak langsung malam ni kita akan cuba cover dua objektif lah 3.4 iaitu menghasilkan atur cara secara pilihan dan juga 3.5 menjalankan dan membaiki ralat. Ralat. Okey, ralat sekiranya ada pada atur cara yang dihasilkan. Okey, bila kita sebut yang kamu dah belajar pada sebelum ini, okey, kita ada belajar tentang kita ada algoritma, pseudocode dan juga carta alih. Carta alih kita akan bermula dengan bujur maksudnya kat sini apa? Mula. Kemudian kita ada anak panah. Proses. Okey, anak panah lagi. Proses. Okey. Dan last sekali, satu lagi dia akan, kalau contoh yang ni kat sini, tamat. Okey, tamat. Okey, yang ni atur cara secara apa? Ini atur cara secara apa ni? Alih. Ya? Cuba, tak ada salah. Cuba bagi tahu kat saya, atur cara secara apa ni? Tali. Tali. Okey, kalau yang ini, yang saya dah bagi nota dekat kamu punya tu, ini kita panggil, memang ini memang carta alih ya, carta alih. Tapi saya tulis lukis carta alih ni nak menunjukkan atur cara ni berlaku secara apa? Urutan. Okey, ini berlaku secara urutan. Okey, tetapi bila sebut saja atur cara yang ada pilihan, kita mula dengan kita punya carta alih. Okey, kita lukis. Kita akan jumpa satu diamond untuk laksanakan pilihan. Okey, kalau tak berlaku sebarang pilihan tu tak memenuhi syarat, dia akan terus juga secara urutan dan last sekali dia akan tamatlah. Okey. Kalau kata ada pilihan ini, pilihan dia akan lakukan yang sebelah sini pula apa dia. Okey. Ini dan dia akan lain kali dia ada sama ada sini ataupun dia terus boleh jadi tamat. Okey, adalah tengoklah pilihan kita ini saya hanya lukis sajalah. Beza ini adalah secara urutan, ini urutan, ini kita punya carta alih secara pilihan. Okey, nampak tak? Ada beza tak? Ada beza tak? Tolong respon. Jangan bagi saya cakap seorang-seorang, bosan juga Okey. Jadi itulah beza antara urutan. Sebenarnya semua atur cara adalah secara urutan. Mesti ikut dia punya syarat-syarat dia. Okey, mesti laksanakan satu. Tetapi bila kita letakkan ada pilihan, maksudnya dia ada syarat yang perlu dipenuhi. Itu beza dia beza antara atur cara secara urutan dan juga atur cara secara pilihan. Okey. Jadi kita tengok nota yang saya bagi itu, sikit nota.
Okey, satu, atur cara yang melaksanakan blok-blok yang digunakan secara satu demi satu mengikut urutan. Maksudnya di jalan semua satu-satu tu sampailah habis dan dia akan jumpa tamat. Okey, tamat. Ataupun kalau kata pilihan pula, satu atur cara yang melaksanakan blok-blok yang melibatkan syarat yang perlu dipenuhi. Sama ada tak jumpa syarat, jadi dia ada pilihan. Okey, jadi itu bezanya. Okey, kalau kamu tengok dalam buku teks yang saya suruh baca tu, okey, buku teks muka surat 56 dengan apa? 60 berapa saya suruh baca apa? 56 dan 60 sebenarnya ini contoh perbualan lah. Dia ceritakan tentang fitur-fitur yang ada dalam perisian Scratch 2.0. Okey, tetapi saya suruh kamu teliti yang ni Okey, dalam aplikasi Scratch, atur cara yang mempunyai struktur urutan dibina dengan menggunakan blok yang dilaksanakan satu demi satu. Okey, itu maksudnya one by one. Dia punya susunan pelaksanaan atur cara tu berlaku secara turutan. Mesti laksana satu. Okey, yang saya baca muka surat 60 pula, ayat ni Okey, dalam aplikasi Scratch, atur cara yang mempunyai pilihan tunggal. Okey, dibina dengan menggunakan blok yang melibatkan syarat yang perlu dipenuhi. Okey, pilihan tunggal lah, satu pilihan sajalah pilihan tunggal. Okey, jadi dia tanya pula blok-blok apakah yang mewakili pilihan tunggal. Maksudnya apa blok yang mewakili syarat. Okey, yang ni kalau kamu rajin, kamu ada akses, kamu ada kemudahan, kamu downloadlah perisian Scratch ataupun kamu gunalah perisian Scratch secara atas talian laman web dia MIT tu. Kamu tengok buku teks, kamu cuba ikut apa yang buku teks ajar. Okey, saya terpaksa ringkaskan kepada aplikasi dalam handphone lah. Okey, dan juga saya bagi dua contoh Okey. Dua contoh, satunya tentang membina Spooky Forest. Okey, Spooky Forest ni dia mengajar kita satu atau cara yang mana syaratnya untuk gerakkan sama ada setiap satu binatang ini dengan melalui blok sentuhan. Okey, sentuh pada kita punya watak lah. Okey, jadi ini pilihan lah, kita nak pilih yang mana? Pilih kan. Bukannya bila kita pilih dia jalan juga secara urutan. Okey, sebenarnya saya nak memperkenalkan function ni lah function syarat dia ni, syarat. Okey, sebabnya setiap satu perisian ataupun satu aplikasi pengaturcaraan, cara-caranya apa kita coding tu berbeza-beza. Jadi saya bagi dua contoh di sini. Okey, yang kedua pula, contoh yang kedua, kalau kamu dah cuba, okey, kita gunakan satu syarat, okey, di mana bila bersentuhan, laki ni menari, gerak, bersentuhan dengan perempuan ni, maka perempuan ni pula akan menari. Okey, dua-dua pula menari. Sampai menari ni kalau kamu tengok blok-blok ni kan, adakah dia akan berhenti menari? Beritahu kat saya kalau kamu faham blok ni. Macam mana keadaan dia menari, dua-dua orang ni menari? Adakah dia akan berhenti pada satu-satu masa? Hello? Macam mana ni? Tolong bagi tahu dekat saya. Kamu tengok blok kamu dah belajar kan semua blok-blok ni kan? Ni mula. Ni goyang kiri, goyang kanan, pusing atau apa lompat sikit kanan. Okey, adakah dia akan berhenti ataupun dia buat benda yang sama sahaja? Buat benda sama je. Kenapa? Sebab ada simbol repeat forever. Yes, itu yang saya nak. Maksudnya kamu faham blok-blok yang kamu guna ini repeat forever repeat selamanya, ulang selama-lamanya. Ini baru atur cara yang menggunakan blok-blok. Kamu kena kenal, kadang kena memahami setiap satu. Belum atur cara yang menggunakan bahasa bahasa language, C language ke Python ke apa semua tu yang kamu kena type sendiri. Jadilah lagilah kamu pening. Jadi blok-blok ni pun kamu kena tafsir lah kamu kena tahu macam mana nak laksanakan dia. Okey, jadi saya harap kamu install aplikasi dah install, dah cuba cuba apa jadi dengan ini kamu tak nampak mungkin kamu tak nampak macam mana jadinya, jadi kamu kena cuba sendiri. Okey, saya tak nak lah tunjuk satu-satu saya coding ni balik.
Okey. Jadi, saya tunjuk satu contoh lah. Satu contoh. Kamu kena cuba benda ni kamu kena cuba. Kamu tak cuba memang kamu tak dapat. Okey. Tak apalah, saya buat jugalah, tunjuk kat kamu jugalah Okey, dua watak yang dia guna. Ada tak dalam ni? Tak ada muka. Bolehlah. Ini seorang. Okey. Okey. Macam mana coding dia? Kamu dah cuba belum? Siapa yang dah cuba dah? Yang saya bagi contoh tu, ada yang cuba? Ada cuba tak? Dah. Dah cuba? Dah. Okey, dah cuba, bagus. Okey, yang saya tukar saya tukar watak dia. Yang pertama ni dia menggunakan green flag lah Kemudian dia ada dua coding tau Satu dia punya bunyi kan. Pop, pop, pop. Berapa kali pop? 2, 4, 5. 5 kali Okey, 5 kali pop. Kemudian dia repeat forever. Okey, next punya dia punya atur cara apa? Kiri, kanan, lompat, kanan, kanan kan? Betul? Betul tak? Okey, kiri, kanan, lompat, kanan, kanan. Dan juga dia letak apa? Forever. Okey, apa jadi? Okey, macam sedikit macam menari lah Okey. Okey. Jadi ini kita tak letak lagi. Kita letak yang ni pula. Dia kata apa? Bila apa? Bersentuhan. Kemudian dia buat apa? Kiri, kanan, lompat. Kiri, kanan. Kanan, kiri. Okey. Kiri, kanan. Buat pusing. Kanan, kiri. Forever. Okey, jadi bila kita tekan saja, tengok tak bergerak lagi Bila syarat dia memenuhi bersentuhan, syarat dia bersentuhan, dia pun samalah naik menari. Okey, Okey, boleh? Nampak tak? Okey, jadi syarat dia kat situ, bila bersentuhan, barulah dia akan menari. Okey, ini satu yang saya beri contoh. Jadi dia atur cara secara pilihan. Okey, pilihan bila memenuhi syarat. Okey, untuk yang pertama tu dia berlaku secara urutan. Okey, ini urutan urutan. Tapi bila ini pula syarat dia bila bersentuhan, inilah dia ada if jika bersentuhan barulah ini akan mula menari. Ini contoh contoh. Okey, jadi ini secara pilihan. Okey, yang ini urutan. Okey, yang pilihannya sekarang ini. Okey, dia perlu memenuhi syarat bersentuhan dua watak ini, barulah dia akan mula menari. Okey. Alright, boleh Boleh faham? Boleh faham tak apa maksud dengan pilihan tu? Okey, meletakkan sesuatu syarat.
Faham Alhamdulillah. Okey, ni bila kita dah faham macam tu, maka kita bolehlah buat satu benda yang seronok sikit. Inilah yang saya hasilkan kejap tak Sat? Dalam 10 minit sahaja. Okey, saya reka sendirilah tak macam Adli buat, ada letak muka-muka semua gambar-gambar kan. Tak adalah, saya tak ada sebab saya tak nak guna kamera saya untuk masuk gambar kan. Ini game yang simple. Okey, ada 3. Okey, yang pertama saya letak syarat yang pertama, dia takkan bermula. Okey, tengok watak ayam ni, muka surat ni. Sentuh ayam ni, ayam akan menghantar satu isyarat envelope warna biru. Okey, dia broadcast. Dia siarkan pada semua yang lain. Jadi bila siapa terima yang biru, roket ni terima yang biru, roket ni akan sepatutnya dia gelap terus tapi app ni tak mampu. Okey, sepatutnya dia hilang terus, dia hide dulu. Tetapi tak boleh. Jadi saya hide dulu. Sekejap, 2 saat lepas tu dia akan muncul dan bergerak ke hadapan. Dengan kelajuan 2 ni diulang sebanyak 99 kali. Jadi dia akan berlaku repeat ni, ulangan ni sebanyak 99 kali. Jika dah habis 99 kali, dia akan pergi ke scene 3. Anda menang. Okey, nampak dah Nampak Tengok ini kita baca satu-satu. Okey, scene pertama ada 2 watak pula. Okey, basikal ni pula bila saya sentuh dia, dia akan pacak tayar, naik ke atas, turun ke bawah balik, okey, kembali ke tempat asal. Okey, kita tengok apa jadi kalau saya ni ini satu mini game yang saya dah reka tadi dalam masa 10 minit. Okay, bila saya tekan ayam ini, roket tu akan terbang, lompat. Lompat. Okey. Dah jadi satu game simple lah, bukanlah game hebat sangat mana pun. Okey, bila dah habis dia ulang 99 kali pergerakan tu, okey. Sampai satu tahap saya akan diisytiharkan sebagai apa? Menang. Syarat dia okey, bila nak kembali ke tempat ke ni, tengok ni coding untuk ni. Sentuh dia balik ke scene 1. Sentuh dia balik ke scene 1. Okey, apa jadi kalau saya berlanggar dengan roket ni? Okey. Dia pergi ke scene 2 yang ada perkataan apa? Game over. Dah jadi satu apa? Satu projek apa? Mini game. Okey. Itulah Jadi ini urutan, okey? Roket ini urutan. Roket ini menerima arahan bila kita sentuh ayam ni, okey, envelope biru. Jadi ini secara urutan. Bila bersentuhan, syarat dia bila bersentuhan dia akan pergi ke scene 2, game over. Okey, pilihan dia, syarat dia. Okey, satu game mudah. Okey, satu game mudah yang boleh dibuat dengan app Scratch Junior lah. Kalau kamu ada idea yang hebat, kamu boleh cuba-cuba. Sebab tu dia coding ni ataupun pengatur caraan ni mengajar kita berfikir secara komputer, mengembangkan kita punya pemikiran supaya kita jadi kreatif, dan juga mengajar kita merancang. Kita nak buat apa, kita kena tahu kemampuan aplikasi, kemampuan apa yang boleh dibuat oleh aplikasi dan juga macam mana kita nak rancang, kita nak capai objektif kita. Inilah faedah kamu belajar pengatur caraan. Kamu kena berfikir, menyelesaikan masalah secara logik, secara komputer dia logik 0 dan 1 saja, on dan off. Dapatlah jadilah game mudah, lompat. Boleh buat lagi kalau kamu kreatif, banyak lagi lah coding yang diperlukan kamu perlu mengikut lagi dengan blok-blok yang lagi banyak untuk ubah lagi laju roket ni ataupun roket ni terbang suka hati dia ke nak langgar kita kena elak. Jadi banyak lagi. Yang boleh, tapi dengan perisian ini agak terhad agak terhad. Inilah hanya yang boleh dibuat dengan menggunakan Scratch Junior yang ada pada handphone kamu. Ada soalan tak buat masa ni? Tak ada. Ada Jadi kamu faham urutan ni semua atau cara yang kamu buat tu, kamu coding tu semua berlaku secara urutan sampai habis. Kalau kata mula dan sampai tamat tu urutan dia satu je. Bila kata pilihan ni kamu mengenakan certain ataupun satu-satu syarat untuk membolehkan kamu pergi ke pilihan yang seterusnya lah itulah Alright. Jadi kita pergi ke bahagian yang seterusnya. Ralat.
Whiteboard. Alright. Okey, ralat ralat. Okey, untuk ini definisi dia menjalankan dan membaiki ralat sekiranya ada pada atur cara yang dihasilkan. Okey, kita tengok pada buku teks kamu. Okey. Ni, tengok ni Ralat. Okey, ralat dalam pengekodan, pengekodan menyebabkan atur cara komputer tidak dapat menghasilkan output Output ni apa yang kita nak yang dikehendaki. Okey, ralat boleh dikesan dengan melaksanakan ujian ke atas atur cara. Bila kita mengekod, kita akan seterusnya menguji. Okey, lepas mengekod kita menguji. Kalau dia tak hasilkan sesuatu yang kita nak, bermaksudnya ada ralat lah di situ. Okey, ralat juga boleh dikesan sebelum ujian dengan meneliti kod. Untuk orang yang mahir, yang memang dah hafal semua dalam kepala dia, coding-coding, dia punya ayat sintek-sintek dia semua tu, dia tengok kod pun dia dah tahu masalahnya. Okey, jadi ini kamu akan belajar di sekolah menengah nanti tahu untuk asas sains komputer. Jadi saya tunjuk siap-siap untuk sebagai pengetahuan kamu lah. Okey, ralat ni ada ralat 3 ralat. Ni ralat yang paling selalunya kalau orang yang tak mahir ni, dia akan melaksanakan ralat sinteks. Okey, ralat sinteks ni kesilapan bahasa pengatur caraan. Okey, ini sekolah menengah nanti kamu akan jumpa. Sekarang tak ada pun, dalam sekolah menengah tak ada, dalam buku teks pun tak ada. Okey, ralat masa larian. Okey, tiba-tiba ini semua ada macam-macam kadang komputer kita hang semua ataupun kita punya timing tak betul. Dan yang ni yang paling biasa juga ralat logik, sebab komputer ni based on logik. Okey, jadi kalau kita memang kita setting, kita dah coding tu tak tepat, memang ralat logik akan berlaku. Tetapi yang paling banyak sekali bila kamu coding menggunakan bahasa, kamu tulis cin, cout apa semua tu, inilah yang akan berlaku. Komputer tertinggal titik, dah semikolon ni pun macam ni pun, dia dah tak boleh baca. Okey, dia tak boleh laksanakanlah kamu punya coding. Tertinggal koma, tertinggal double, tertinggal apa, kadang tu ujungnya ada tutup. Penutup tu kamu tertinggal, kamu tak letak, itu semua termasuk dalam ralat sinteks Ini sekolah menengah kamu akan jumpa nanti. Okey, jadi kita tengok contoh dalam buku teks satu. Okey, siapa ni boleh bagi tahu kat saya Sugana bergerak sebanyak 20 tapak. Okey, dia berhenti selama 1 saat apabila berselisih dengan gurunya. Sugana mengucapkan selamat pagi cikgu kepada gurunya sebelum meneruskan pergerakan sebanyak 100 tapak lagi. Okey, ini secara blok ni kamu tengok. Adakah blok ini betul? Berdasarkan cerita Sugana ni, kawan dia dah buat satu blok dalam perisian Scratch 2.0 macam ni. Betul tak betul? Ada ralat tak? Cepat. Siapa boleh beritahu saya? Ada ralat ke tak ada ralat ni? Ada. Kat mana? Dia tak letak simbol berhenti selama 1 saat. Yes. Jadi maksudnya apa yang kawan dia Syarmin bina ini tak menepati output yang dikehendaki. Okey? Tertinggal sesuatu dia berhenti selama 1 saat. Patutnya dekat sini ada satu perkataan wait dalam kurungan 1 saat. Okey? Barulah satu atur cara ni dikatakan benar ataupun betul. Jadi ini contoh satu yang kita nampak jelas. Okey, kita punya kod ni tak menggambarkan cerita yang kita nak. Jadi ada masalah di situ, ada ralat di situ. Terima kasih. Memang betul lah tu. Maksudnya kamu teliti yang lain semua diam je, terbaca tak tidak kan. Jadi kamu kena cuba kena faham. Okey, ini contoh ralat. Dan bila kamu membina atur cara sendiri, memang kamu akan bertemu dengan ralat-ralat yang memang kita akan jumpa lah Okey, ini contoh lagi. Okey, ini saya tunjuk contoh untuk perisian Scratch saya dalam komputer saya 3.0 lah. Okey, kamu nampak kan? Okey, nampak Okey, contohnya ini advance sikit lah. Okey. Okey, pada kucing ni
Kemudian kita buat satu dia tanya. Mau tengok Okey. Okey, C. Jom jawab soalan matematik. Okey. Kucing ni cakap, jom jawab soalan matematik. Okey, saya nak buat kuis ni. Okey. Jadi saya tanya lagi. Okey, berapa 5 tambah 6? Jadi akan ada jawapan tak? Berapa 5 tambah 6? 11. 11 kan? Itu jawapan yang betul kan? Jadi ini kalau kamu jawab terus 11, okey, dia akan betul lah. Dia akan kata betul. Okey, tapi kalau kamu jawab salah, jawab daripada 11, dia akan kata salah. Jadi masa nilai kita akan mengenakan. Okey, sorry saya tak boleh pakai yang ni tengok ni ini tak betul lah ni. Kita tak tahu fungsi dia. Jadi saya ambil sensing. Dia ada satu function lagi apa? As. Okey, as. Alright. Jadi berapa 5 tambah 6? Okey. Tengok tanya C cakap jom jawab soalan matematik selama 2 saat. Saya tanya berapa 5 tambah 6 dan wait. Jadi kita akan letakkan apa? If. Okey, if. Dia ada 2 if If ni satu saja dan kita ada satu lagi apa? If then else. Jika jika betul, ini jawabnya. Salah yang ini. Okey, jadi saya pakai yang advance sikit. Jika jawapannya betul, okey, tahniah anda pandai. Kalau salah, perlu cuba lagi. Okay, contoh macam tu Okey, jadi saya akan gunakan ni. Ini kamu boleh cuba sendiri dalam online semua, cari dekat laman web MIT tu Scratch tu. Okey, saya perlukan operator lah. Okey, operator ni ada dia punya formula dia. Okey, jika jawapan sama dengan 11. Okey, saya akan cakap tahniah anda bijak. Okey, kalau jawapan lain daripada 11, okey, saya kena jawab cuba lagi. Tengok kita dah buat satu cara yang ada pilihan. Okey, pilihan. Tapi yang ni pilihannya dia bukan atur cara secara urutan. Dia takkan berhenti jalan. Okey, dia terberhenti. Dan bila dia perlu memenuhi pilihan baru dia akan ikut balik. Okey, tengok Jom jawab soalan matematik. Okey, berapa 5 tambah 6? Kalau saya jawab 11, dia akan cakap apa? Tahniah, anda bijak. Okey. Sekali lagi. Kalau saya jawab 5, dia akan jawab cuba lagi. Ini contoh juga untuk kita hasilkan satu kuis mudah menggunakan perisian Scratch. Kamu boleh cuba sendiri, ada peluang, cuba main. Dan juga kalau saya tunjuk lagi yang lagi advance, kita boleh tanya soalan secara random. Okey, banyak lagi. Okey, banyak lagi ni fungsi ni. Apa pun kita kena ada perancangan dan kena menguasailah semua fungsi-fungsi ni. Okey, kamu kena cuba sendiri. Masa ni sebab memang kamu kena PDPR ni kan, kamu kena belajar sendirilah. Kalau tidak saya boleh guide kamu lah untuk perisian Scratch ni. Sebab tu saya perkenalkan pada kamu Scratch Junior. Okey, ada soalan tak setakat ni? Ada yang tak faham lagi apa dia pilihan, apa dia urutan? Semua okey? Ada. Ada Okey. Okey, bagus, alhamdulillah. Okey, siapa yang ada akses jangan hanya tunggu pada perisian Scratch Junior sahaja. Okey, kamu boleh juga belajar sendiri menggunakan perisian Scratch 3.0 ke 2.0 ke, tak ada masalah. Okey, benda-benda ni dia asah kita punya pemikiran kita rangsang kita punya pemikiran untuk berfikir, menyelesaikan masalah secara
logik. Okey? Okey, ada soalan tak? Last saya tanya ni. Saya nak tunjuk kat kamu Eman lagi dalam ni pun kamu mungkin tak berapa tahu lagi fungsi-fungsinya. Mungkin ada beberapa antara kamu yang dah belajar dengan saya untuk kelas coding itu hari, memang ada faham lah pasal penulisan Scratch ni. Tapi yang belum tu, mau tak mau benda-benda ICT ni kamu kena berani mencuba. Kena berani mencuba. Tak cuba memang tak dapat lah. Okey, ada soalan tak? Okey, saya harap kamu boleh laksanakan tugasan yang saya berikan dalam kamu punya modul tu. Simple sahaja. Hasilkan satu atur cara. Kalau kamu tengok Adli punya tu, okey dia hanya pakai sentuhan sahaja. Okey, sentuh dengan jari lah. Okey, dengan letak suara lah apa semua kan. Kamu boleh cuba juga macam tu. Itu kreatif. Okey, tahniah Adli. Yang lain-lain saya masih menunggu, hanya ada lebih kurang 2-3 orang saja yang mau hantar pada saya. Ada masa cuba buat dan hantarlah pada saya. Okey, supaya saya boleh semak, kalau ada salah saya boleh guide kamu lah. Saya boleh tunjuk kat kamu. Okey, kalau tak ada apa dah, takat ini saja. Nak eman-eman lagi pun kamu pun sakit jadi ini kan. Sekadar untuk membezakan dan memahami kamu apa dia atur cara secara urutan dan apa dia atur secara pilihan. Okey, last saya tanya, ada apa-apa soalan daripada kamu? Tak ada. Ada. Okey, kalau tak ada alhamdulillah Saya harap kamu mencuba dan terus mencuba, jangan give up. Okey, jangan cuba sampai kamu berjaya insya-Allah. Sebab Scratch Junior tu tak susah, memang senang saja. Coding-coding dia ataupun blok-blok dia hanya sedikit sahaja. Okey, kalau tak ada apa dah, okey saya akhiri kelas saya pada malam ini. Okey, saya harap kamu semua terus kekal. Kita tunggu, kita doakan Perak terus tukar ke fasa 3, kemudian ke fasa 4 lah. Fasa 4 kita boleh bersemuka balik. InsyaAllah saya boleh ajar kamu balik untuk menguasai Scratch. Scratch. Okey, sekian.